serta isikanlah form di dalam link description ataupun comment section yang diberikan oleh admin, so anda boleh join giveaway kami pada malam ini. But anyways guys, come on lah guys, jangan lupa give out your comments, sokong kami, you know. Itu I minta. I tak minta banyak pun. Abang Frost tak minta banyak pun. Abang Frost minta sokongan anda dari segi komen, like dan juga share. Kalau korang boleh, yep, thank you a lot. Jangan cakap tak boleh confirm boleh Kalau tak boleh, admin akan gantilah. Admin cakap dia akan bayar korang 100 diamond seorang. So korang jaga-jagalah. So macam itulah. So back to the game. KT ni ada yang verify kan? Mantap. Yep, ada verify, but kita nak tengok adakah verify itu perform. Itu persoalan kita. Verify tak apa bang, tak perform baru masalah. Betul. But anyway, it is a nice gameplay di manakah dua-dua team dah bersedia pada malam ini. And right now, okay sahaja. Tiada masalah untuk dua-dua team. These guys are going really good. Yeah, I rasa benda ni bukan besar sangat lah. Freya ditunjuk. Kalau Freya diambil, I tetap besar. But anyway, itulah dia. Seorang Ruby telah pun dipilih pada malam ini. It is nice and beautiful. Ruby dah masuk. And next is Rafa daripada KT. And then mereka terus mengambil Alice. Okay, jangan risau guys, ada Alice ke apa-apa. Ini yang paling penting, di manakah I nak katakan satu sahaja. Alice is open, Lunox is open. Mereka boleh go all out. It's just mereka nak menang ataupun tidak, itu sahaja. So kalau ikut saya kan, dua-dua team is going really good, but yeah, okay sahaja. Harap-haraplah diorang go all out and then mereka menang kau lah. So kat sini kalau kita melihat pada drafting, yep, it does looks nice and fun. But adakah mereka boleh go all out and then menang? Drafting mereka dah cantik ni. Ada marksman, ada Ishishin. It does looks quite nak cantik lah untuk saya. It does look quite cantik, but it just depends pada mereka. So jangan risau guys. Apa yang korang kena buat adalah korang kena share live stream ini. Korang kena like live stream ini. And then jangan lupa untuk memberikan komen. Rise up Xenoverse daripada Aiza Daniel. Thank you for the support bosku. Manakala daripada Ince I nak katakan satu saja guys. Jangan risau. Game ini is on the powerful side sahaja. Tiada masalah untuk mereka. And right now dia okay lah guys. Tiada masalah untuk saya nak tengok benda-benda ni. Just depends pada play ni. Mereka nak menang ataupun tidak. Mereka kena go all out lah. Just one pick sahaja yang ada pada mereka. Beatrice dimasukkan. Yup, it is nice. Ada Yishishin, ada Beatrix, double MM dah secure. Lancelot boleh menjadi pick yang sangat cantik. Manakala Brody juga akan dipilih. And Brody tinggi gila. Siap Brody kat sini aku tengok. Serius tak menipu. Tinggi sangat Brody ni. But anyways, back to the game. KT Xenoverse boleh mengambil Phobias. Okay. Ruby akan kena, Naochi akan kena. I rasa most of the people daripada Fly Rapture, kalau diorang dash confirm akan kena hentak daripada Phobias ini. So harap-haraplah tak ada orang yang nak lompat saja and then kena hentakan maut. So Phobias is a really nice pick guys. I tak tipu, Phobias is a really great pick. And yeah, there you go, Phobias akan dipilih pada malam ini. Dengan adanya diorang punya nice drafting, these guys can go all out tanpa masalah. Inilah dia apa yang saya menunggu nak lihat. Mantap sekali. Ada Phobias geng, ada Phobias. Phobias is going all out. Saya nak tengok Phobias main macam gila guys. Itu saja. Nothing much. But anyways, it depends pada diorang macam mana mereka nak go in.
But if mereka nak menang, mereka hanya satu saja pilihan, mereka kena main gila-gila, mereka kena go all out gila-gila sahaja. But itulah dia player-player daripada Fly Rapture. Kita ada Mirul, anak Merewan, Wan, Cikgu Mirul, DY, Naochi, Rekfit K. Dan daripada KT Xenoverse, kita ada Jules Cypher, Datuk Sri Z, Tan Sri Zaidi, Uzumaki, Rhino dan juga Char Murphy. So a lot of good picks akan ditujukan pada malam ini. It depends pada mereka lah guys. Manakala inilah dia game semifinal yang pertama pada malam ini untuk Group C guys. So Group C sudah pun bermula untuk melakukan game semifinal mereka. Kita akan lihat how well does this game goes. Kalau masuk late game untuk KT Xenoverse, mereka ada hero Yushishin. Mereka ada most of the hero yang ada pada mereka adalah hero late game. But anyway, jangan juga lupa untuk join giveaway kami 10,000 diamond akan diberikan khas untuk anda. So jangan lupa yang pertama, like and follow kami. Yang kedua, share live stream ini. And then yang ketiga, just isi form. And right now, Uzumaki Rhino akan membuat kerja dia sebagai betul Luqman. Memang betul per 4V. Sedap tu ramai dash ya. Ramai dash daripada pihak Fly Rapture. So betul-betul mereka tak boleh fight. Manakala satu lagi lompatan yang agak cantik daripada DY. Hampir-hampir mendapatkan dan juga menjatuhkan Yishushin. It does look really nice pada malam ini. Naochi, mana nak lari Naochi? Yap, Naochi berjaya meloloskan diri guys. Dia dapat dah lari dah, tak ada masalah. Tak ada orang akan ditangkap. But anyway, Fly Rapture is going all out. And then Fly Rapture is doing the best daripada dia juga. And Joe Cypher dah datang ke mid lane. And there you go. Apa sahaja Naochi nak masuk sangat depan ni. Naochi hampir-hampir dijatuhkan. And dia akan dijatuhkan juga. Sayang sekali Naochi. Tak boleh dah buat apa-apa. Anda akan dibunuh tanpa belas kasihan. Di manakah DY di satu sudut. Naochi tadi kat satu turret, Tonrose telah pun digunakan hanya untuk memberikan bit of a damage tapi tidak akan berjaya. Wan, Cikgu Mirul still on bottom lane, still farming dengan sangat cantik menentang Phobius ini. So keganasan Phobius ini lepas dia jadi level 4 baru kita tahu sebab dia dah ada dash kan. Bila dia ada dash tu, dia ada Demonic Force tu. Lagi pedih guys kalau korang dash, korang pergi depan apa, sakit tu bebas tak boleh tak. Kita katakan begitu sakit dia. But anyways, untuk saya nak melihat Land of Dot ni, jangan lupa juga untuk follow Games One Esport official platform Yang penting, but anyway, lihat pada title ini akan dimulakan kepada title ini akan diberikan kepada Lancelot. Tahun Part Memory akan terkeluar. Tan Sri Zaidi masuk lambat sangat and Yishishin akan busy mencuri buff Lancelot ini. By the way, lihat pada Beatrix, dia masuk dengan sangat laju tapi dia akan terjumpa dan juga tertangkap. And Lancelot akan masuk hanya untuk memberikan kill yang mantap sekali. Yishishin kat belakang KT Xenoverse. Satu mistake yang besar jugalah boleh katakan. Mountain Shocker dikeluarkan and right now Ria pada Ray terus menjatuhkan Lancelot ini. 1-1 KD beliau manakala Datuk Sri Z 1-0. Datuk Sri Z is focused on farming 100% lah. Dia tak nak buat apa-apa. Dia just nak farm and dia just nak get the kills and go all out. Manakala Datuk Sri Z is still on the momentum. Dia tengah buat apa yang terbaik untuk beliau. Tetapi kalau beliau tidak berjaya juga, benda itu benda besar lah. Masalah sangat-sangat besar. So anyways, di sini lompatan yang sangat cantik daripada Zul Cypher di sini. Zul Zephyr macam tu je lah. Heal diri sendiri, heal diri member, dan mereka lari-lari. Team Onar MY menang ke tadi? Team Onar MY tak menang. Mereka telah ditewaskan oleh Miracle Gaming. Yap, betul sangat. Barana DY di sini cuba untuk memberikan damage, tetapi yap, tiada. Lompatan dia tidak berajah. Ya. A good gameplay daripada dua-dua tim ini. Mereka memang main dengan sangat baik kalau lawan mereka betul kata-kata daripada admin kami. But anyways, lihat pada Fly Naochi akan diberikan damage yang agak besar geng. Baru level 6, tiada item sangat. Golik pun tak besar semana-mana pun. So baru tanpa item je dia dah boleh beritahu memberi damage yang begini besar. So kalau lah dia ada itemization seperti BOD, Demon Hunter Sword, sangat-sangat mantap. Manakala pause diminta pada malam ini, and there you go, pause akan diberikan kepada mereka on the spot. Okay,
kepada penonton, kalau selepas korang tengok drafting, selepas korang tengok permulaan perlawanan ini, korang boleh bagi tahu saya ataupun korang boleh tanya saya whatever question yang korang ada, di manakah saya akan jawab. Manakala kita akan bincang pasal win factor dua-dua team ini. Untuk Fly Rapture, their win factor is all about getting the pick offs. Kalau mereka dapat pick off yang cantik, diorang ada Lancelot, diorang ada dua hero yang boleh membuat pick off. Diorang ada Ruby and DY. So kalau dua-dua pick off ini berjaya melakukan stun and also knock up or even tarikan yang mantap, there you go. Ada pick off yang sangat cantik. And then Ray, pastikan dia tak mati, dia punya puncture, dia punya Thornrose, dia punya Phantom Execution tepat terkena. Kalau tak, tak boleh. But anyways, untuk team KT Xenoverse pula, mereka punya pilihan adalah satu saja. Mereka kena pastikan Tan Sri Zedi setiap kali depan dan Chamorphy dah sedia dengan Demonic Force. So bila team enemy masuk ataupun team Fly Rapture masuk ke dalam team fight, benda itu akan jadi seorang akan naik langit, 4 orang akan duduk bawah tanah dan gaduh lah. So it's just like a fun thing lah kalau korang imagine benda tu. But anyways, itu yang I nak katakan. It depends pada mereka macam mana mereka nak menang. But anyways, untuk factor-factor lain, yeah, I think it is good, it is nice untuk mendapatkan a good pick off hero. And then dengan adanya dengan adanya pick off hero seperti ni, korang boleh je go. So kepada penonton-penonton KT Xenoverse, jangan lupa untuk memberikan komen-komen anda di dalam comment section sekarang juga. Harap-harap siapa yang akan keluar menang ni. Adakah team KT Xenoverse ataupun team minta maaf team KT Xenoverse pun datang, Fly Rapture. I tiba-tiba lupa nama dia orang pula. Nama dia orang di depan mata saya je, tapi I lupa pula. Aduh. So manakah penonton-penonton Fly Rapture? Manakah penyokong Fly Rapture? Nama korang pelik-pelik lah geng. KT Xenoverse lah, Fly Raptures lah. But anyway, kita akan masuk kepada game kita yang ini, di manakah Group C dah bermula di orang punya semi-final. And ini adalah semi-final pertama mereka. And siapa yang menang dia akan masuk kepada final qualifiers grouping. So kat sana dia orang akan dapatlah pick off yang dia orang nak. But anyways, untuk team C, I rasa KT Xenoverse punya drafting looks really nice. And I rasa dia orang boleh execute drafting dia orang dengan sangat cantik. Dia orang ada if I'm not mistaken, mereka ada Esmeralda, mereka ada Yishushin, mereka ada Beatrix, Phoveus and also Rafa. But anyways, anyhow, kita akan terus ke arah game kita yang pertama antara dua team ini sekarang juga. Jangan ke mana-mana penonton-penonton yang saya sayangi. Back to the game. Macam mana mereka nak menang, it depends pada mereka. Mereka just kena go all out and then mereka kena tunjukkan kemampuan. Manakala di bottom lane, Golden Crab akan disecurekan oleh Datuk Sri Z. And bila Datuk Sri Z dah secure dia punya turtle ini, beliau boleh main lebih agresif. Itu I boleh katakan. But right now Phantom Execution akan masuk. Pencurian turtle yang agak cantik. Manakala bye-bye kepada Kufra. Masuk sok-sok keras tapi akan terjatuh. Tak kisah macam mana. But right now, lihat pada Naoche, 2 kill untuk 1 turtle, tidak berbaloi. Walaupun kita tak dapat apa-apa, but there you go, one more pick off yang agak cantik, torn apart memory, and then satu damage yang agak besar daripada torn apart memory itu. Betul-betul perlu dilihat macam mana mereka nak counter Phoveus ini. Lihat pada Ruby just masuk ke dalam bila ada team fight, bila masuk ke dalam bila ada perluan. So macam tu Ruby boleh menang. And right now lihat pada mereka akan main dengan sangat-sangat cantik. And right now lihat pada Chamorphy, nyawanya CP Maghrib, satu tarikan daripada I'm Offended boleh saja menjatuhkan beliau, tetapi mereka kata tak nak. Mereka nak go all out seperti biasa. And itulah dia yang apa diorang tengah buat. Mereka tengah fight for it. Mereka nak menang game ini. Dan nampaknya di top lane Thornrose telah pun digunakan bit of a, macam mana cakap, diorang kena main lah. So diorang kena main kau-kau. Diorang kena juga kena go all out lah. Tak, seperti saya kata, just one chance saja untuk dua-dua team. Kalau dua-dua team tak menggunakan dengan 100%, it's gonna be really bad. Manakala di sini Holy Baptism terus digunakan meloloskan diri pada masa yang sama. Datuk Sri
Z terus menggunakan motor shocker untuk mengetahui siapa kat mana. But right now lihat pada mereka, lompatan dari Kufra terkena tetapi tiada efek ataupun ada efek nampaknya ada efek yang sangat-sangat besar. Beatrix akan terjatuh berkala untuk kematian Beatrix. Mereka kata mereka akan mengambil 2 kill daripada team ini, and then there you go. Walaupun mengambil 2 daripada kita, kita masih lagi ada banyak untuk bermain. But right now, lihat pada Datuk Sri Z, beliau berbuat dengan sangat-sangat baik. Beliau terus mendapatkan the pick off of the year. And then there you go, Jules Zafir. Sayang sekali, sayang sekali. Tak ada masalah manakala turtle yang ketiga dimulakan di Land of Dawn hanya untuk mensecurekan turtle ini. Macam mana mereka nak secure turtle ini? Simple saja. Mereka kena memberikan damage yang besar daripada team lagi satu, di manakah team KT Xenoverse is trying their whole best untuk mendapatkan pick off, manakala Fly Rapture terus menggunakan diorang punya Ruby untuk mensecurekan satu lagi kill, manakala satu turtle ini diberikan kepada Fly Rapture juga. And Fly Rapture looking bad tetapi playing really good. So Fly Rapture, mereka dah tak ada macam apa-apa, and then mereka just tunggu KT Xenoverse. And kemungkinan tinggi KT Xenoverse boleh saja lihat di sini. Diorang adalah memang sangat-sangat sukar untuk menentang sebab diorang juga adalah juara-juara daripada round-round yang seterusnya, dan akhirnya sampai di sini. So Fly Rapture pada minit yang ke-7, 6 kill untuk Xenoverse, baru 2 kill. And there you go, one more turn daripada Esmeralda. And kalau korang tanya, yeah, it is fun untuk melihat diorang bermain di sini, but bukanlah fun 100%. But anyways, there you go, Tan Sri Zaidi cuba untuk memberikan damage tapi tidak akan berjaya. And lompatan maut. There you go, satu stun yang cantik akan dikeluarkan. And satu lagi tahu dapat memory, hampir-hampir menjatuhkan Beatrix juga. Beatrix menerima damage yang sangat besar pada malam ini juga. So jangan bermain-main dengan Beatrix. Memang mantap sekali Beatrix punya damage. Pada masa yang sama, Brody pun keluarkan damage yang besar. Lihat pada seorang Ruby ini berjaya menarik seorang Phobius ke arah beliau, nak mendapatkan pick off Holy Baptism, tapi Thorn Rose yang agak mantap terus menjatuhkan seorang Phobius tanpa masalah. Tak ada belas kasihan lah. So right now, lihat pada beliau nak masuk satu tarikan yang agak cantik terus dikenakan. Sayang sekali tiada pertolongan daripada teammate dia, iaitu Lancelot. Masih lagi kat belakang, fokus kepada farming, and dia akan masuk and dia akan berjaya untuk menjatuhkan Rafa. Dia datang ke depan, dia nampak peluang, terus dia mengambil Rafa. Fly Rapture right now, every single hero yang mereka ambil menunjuk keagulat mereka. Right now, lihat pada Esmeralda, dia melari lintang bukang. Itu je kita boleh cakap sebab dia tahu takut sangat dengan Fly Rapture sekarang ini. Lot dah muncul pada Land of Dawn. Mana-mana tim pun boleh mengambil lot ini. Lot ini sangat-sangat penting untuk dua-dua tim. If mereka berjaya securekan lot, yep, it's gonna be a fun time untuk dua-dua tim. Kalau tak, memang tak boleh. Fly Rapture ada 2000 gold yang agak cantik. And right now mereka akan ke arah top lane, if I'm not mistaken, untuk mendapatkan pick off untuk securekan game mereka. Manakala satu kelompatan daripada DY tidak berjaya. Sayang sekali. Sayang sekali. It is happening biasa-biasa saja guys. Fly Rapture masih lagi leading dengan 2000 gold yang mereka ada. Jangan juga lupa untuk follow Gamespot Esports official platform di FB, IG, TikTok dan Twitter beserta dengan YouTube. Right now, right at the moment, korang boleh buat guys. Manakala kalau kita lihat Fly Rapture is doing the great out of great. Diorang nak menang, but lihat pada mereka, Nanochi akan menjadi fokus utama. Lompatan dia terkena, tetapi Jules Zafir dia tak tahu nak buat apa manakala datang pula Lancelot pada minit yang begitu mantap sekali. Phantom Execution telah pun digunakan. Thorn Rose berjaya mendapatkan satu lagi manakala Chamofe nak larikan diri. Perlukan satu lagi hit dari itulah dia. Satu Brody gameplay yang agak cantik. Dia nak masuk mendapatkan double kill. Thorn Apart Memory tak ada pula, tetapi ada Corrosive Strike. Triple kill disecurekan oleh Brody yang digunakan oleh Wan Cikgu Mirul. Nampaknya Cikgu ini bukan kaleng-kaleng. Betul lah nama dia sebagai Cikgu. And right now mid lane akan menjadi fokus utama mereka. And dengan mengambil mid lane ni mereka boleh go all out. But di top lane ada masalah juga, di manakah hai.
tak salah. Dan sekarang ini mereka akan masuk, mereka nak mendapatkan pick off demi. And then I rasa okey saja guys untuk dua-dua team ini. Mereka dah okey lah guys. Tak ada masalah untuk mereka. Mereka going all out right now. Fly Rapture is doing the best out of the best untuk mereka. Empat tanda telah dibeli oleh mereka dengan 4,000 golek dengan yang besar. Mereka tengah main dengan sangat cantik. Right now, mid lane akan memberikan damage yang agak besar. Sedikit demi sedikit, a lot of damage juga yang dikeluarkan oleh Fly Rapture. Pada minit yang ke-11 ini, mereka belum lagi sentuh mana-mana lot. Belum lagi mendapatkan mana-mana pick off, but yang cantik sekali di top lane. Ada satu pick off yang agak cantik di mana bit of a damage dikeluarkan, tetapi masih lagi tak ada apa-apa. Dah minit yang ke-12, ambil lah lot ni, Luminous Lot. Lot yang sangat-sangat penting untuk korang. Luminous Lot boleh saja menyenangkan berat korang untuk push. Tolonglah ambil Luminous Lot ni. Come on lah geng. Bukan macam ni, ambil je Luminous Lot itu, tetapi di bottom lane another pick off telah pun berlaku. Fly Rapture di depan mata mereka ada 3 orang berkumpulan. Lompatan Kufra berjaya dikenakan, tetapi Nibiru Special telah dibazirkan. And I tak faham lagi why they are not using yet diorang punya abilities and diorang punya kemantapan. And there you go, satu lagi telah pun dijatuhkan oleh Brody and dia akan balik terus. And right now team Fly Rapture is playing really good, really nice. Diorang tahu apa yang diorang buat, and then dia memang mantap sekali lah nak katakan. But anyways, lihat pada seorang ini, memang gila guys. I tak tahu nak cakap apa. Fly Rapture is still doing good. Dia orang nak masuk ke dalam Land of Dawn, tidak berjaya. Back to back game yang sangat cantik dibawakan oleh Realme sebagai telefon pintar kami GT Neo 2 akan diberikan kepada anda kalau anda nak belilah. Dah beli kat mana? Lazada dan juga Shopee. Brody dah sakit tu. Ya, Brody dah sakit, but apa yang mereka buat adalah mereka buat yang sangat-sangat cantik, dan akhirnya satu pick off yang mereka mencari-cari. And there you go, the pick off of the year telah pun terdapat di tangan Fly Rapture. And right now Fly Rapture is on the farm still. Naochi, I tak faham kenapa dia nak masuk bila tim dia tengah lock. But itulah dia, Luminous Lock akan dimulakan oleh mereka. Terus disecure oleh team Fly Rapture. KT Xenoverse. Untuk saya, mereka still ada banyak benda nak improve. Mereka still ada peluang untuk menang, but mereka yang tak nak menang. Mereka just main santai-santai. I rasa benda ini akan masuk kepada 13-7 Lagi berapa minit untuk lock sampai ni? Masih lagi menunggu untuk lock baru saja mendapatkan lot Luminous. Wow. Okay, itulah dia, lot Luminous akan mengikuti kita. Kita akan atas. Kita akan melihat macam mana mereka nak main dengan betul-betul. Kalau tak, mereka akan ada masalah besar manakala Tanjri Zaidi is still on farming. I rasa dia biasa je lah guys. Tak ada yang beza-beza pun. It's just normal only. Di manakah di top lane ada a minion, ada tak tahulah Hyper Hylos ni ataupun Bapa Hylos. Mereka nak menang. Yap, can. And itulah dia, satu telah pun dijatuhkan oleh mereka. And right now di tahun 2021 dan juga 2022 ada sedikit masalah di manakah kalau kita membuka kes itu memang sakit untuk semua orang. But anyways, kita akan melihat apa yang berlaku antara Fly Rapture dan juga KT Xenoverse. And there you go, one by one, satu demi satu turn akan dicari dan juga game akan dipertingkatkan. Dan lihat pada mereka, walaupun mereka main begini, mereka sangat-sangat santai. Once again, lot dibazirkan. Mereka kena tunggu untuk another beautiful pick up daripada KT Xenoverse untuk mendapatkan satu pick up. Dan itulah dia pick up yang mereka mencari-cari. Kufra membazirkan jauh beliau untuk ini. Dan itulah dia, Brody masuk. Brody nak mendapatkan kemenangan, but Brody is really low. Manakala di belakang Lancelot akan mendapat satu kill. Lancelot akan terjatuh juga pada malam ini. Brody dikejar. Brody mana nak lari Brody boleh tak awak berjaya untuk mendapatkan damage demi damage ke arah beliau. Dan akhirnya Brody berjaya meluluskan diri, tetapi yang termati adalah Abidaochi. Ya, kita tak boleh dah buat apa-apa.
Memang mantap sekali gameplay mereka. Mereka masuk terus mendapatkan pick off demi pick off. And right now di mid lane satu lagi telah pun dijatuhkan Folix. Tamunya agak mantap. I rasa Brody tak boleh nak buat apa-apa lah. Itu je I boleh katakan. Another turn di I mean berturik-turik siap dia macam Davis tu. But anyway right now I nak katakan fly sebab selepas ini game akan menjadi sangat sukar untuk dua-dua team. It's gonna be really tough Di manakah kalau anda looking for a cool custom made jersey yang diberikan custom, anda boleh visit games minta maaf Zush Esport ataupun Zush Sport. So korang just follow kat sana. Ada semua detail dengan lebih detail. But anyways, right now lihat pada sekarang ini okay sahaja. But anyways, anyhow Team Fly Rapture masih ada lagi peluang untuk menang, but still tak nak menggunakan peluang itu 100%. KT Xenoverse still hating to win. Dia macam aku malas nak menang, but he hate to win. Barulah dia boleh jadi kuat. But anyways, inilah dia kegemaran dia. Kalau kita lihat, yeah, it's gonna be fine, no problem. But right now kalau kita lihat pada Land of Dawn, okay sahaja damage, I mean QK sahaja tiada masalah, manakala Datuk Sri sudah melihat. Dan sekarang ini Fly Rapture still on the farming side. Dia nak dapatkan gold, dia nak dapatkan a lot of stuff untuk ini. But right now apa yang awak buat adalah bit of a RM9 itu paling penting. Manakala Fly DY itu pun penting juga. Manakala sekarang ini DY cuba untuk melakukan engagement tapi tidak berjaya daripada malam tadi. But anyway, inilah dia DY a bit by a bit. Damage yang dikeluarkan oleh beliau. Lot sudah pun muncul pada minit yang ke-18. Dua-dua team memang main dengan sangat safe. Memang tak nak mengambil risiko, tak nak memberikan damage tu. Apa yang berlaku adalah late game lah yang berlaku. So harap-harap late game ni pun mereka boleh menang. Kalau tak boleh menang, I tak tahu I nak katakan apa-apa. Di manakah Lord Luminous akan dimulakan. Dengan adanya Luminous Lord, mereka boleh go all out. Dengan tiadanya Luminous Lord, itulah dia apa manakala mereka akan masuk, Luminous Lord ini akan menjadi sedikit fokus kepada Team Fly Rapture. Fly Rapture, apakah beliau akan buat? Masih lagi bergaduh manakala Fly Rapture terus balik nak sorti sedikit seperti tidak berjaya. But once again lompatan daripada Joyboy tidak terkena langsung. And right now mereka akan masuk ke arah a bit of a late game once again. 20 minit margin. I tak tahu apa I nak buat. Tetapi akhirnya satu lompatan yang begitu mantap ke arah seorang ini. Tapi Rafa masih lagi hidup. Damage yang diterima oleh mereka adalah lebih besar. Dan itulah dia, Flame Shot berjaya dikenakan. And satu lagi lompatan daripada KT Xenoverse. KT Xenoverse mendapatkan satu pick off yang amat mantap. Fly Rapture lari. Sebab inilah dia hantu yang saya beritahu memang sakit sekarang. And satu lagi kill akan diberikan kepada KT Xenoverse. And KT Xenoverse sekarang ini masih lagi terfikir macam mana nak menang. And there you go, KT Xenoverse dah dapat memang mantap sekali. Dia dapat ketam pula if I'm not mistaken. But anyways lihat pada Land of Dawn, mereka akan masuk once again. Mega kill diberikan kepada Fly Rapture, manakala Bruno mendapatkan satu kill pembalasan. So satu untuk sama, memang tiada masalah. But right now Fly Rapture is still on the verge of tendang keluar. KT Xenoverse pun sama. Dua-dua team is on the same wavelength lah kalau boleh panggil. And right now Lord akan muncul di mid lane. Siapa yang akan menang, siapa yang akan tewas? Lihat pada KT Xenoverse dah membawa Lord mereka ke dalam Land of Dawn ini. Kemenangan, I tak tahu siapa yang akan menang, tetapi ini I boleh katakan sebab Mountain Shocker dah ada, Rafa kat tepi, mereka boleh masuk, mereka boleh dapatkan free food dah. Itu dah I boleh katakan. Dengan adanya pertolongan Lord, kemungkinan tinggi di mid lane kita boleh bincang lebih pasal. And there you go, Lord terjatuh pada minggu tadi. But anyways, share sajalah bit by bit. A bit of knowledge yang I akan share adalah macam mana mereka nak go all out ni. Itulah dia. So itu yang sangat-sangat penting. Di manakah korang boleh reduce
korang boleh memang memberikan damage yang agak besar kepada enemy yang korang jumpa. But anyways, it's just a room yang sangat cantik. DY akan balik rumah. And right now, if kita melihat pada Land of Dawn once again, memang akan menyakitkan lah. But everything has a thing di manakah Fly Rapture dah jumpa benda ini, but mereka tak tahu mereka berjalan atas satu gameplay yang sangat cantik, dan itulah dia. Jangan lupa untuk mendapatkan giveaway 10,000 diamond diberikan anda khas untuk anda. I masih lagi terkena petapa. KT Xenoverse dapat lot tetapi tak nak habiskan. Fly Rapture lagilah diorang laki tak nak habiskan. I pening lah guys, I pening. I tak tahu apa I nak kata untuk dua-dua team. Harap-harap mereka buat dengan terbaik, and game ini akan tarik kepada game yang 25 minit. But anyways, dengan adanya conceal, mereka boleh masuk, mereka boleh dapatkan pick off, but mereka tidak akan berjaya untuk memberikan damage yang besar. Manakala di situ Phobius dah masuk, terus membuka bit of a damage yang dia boleh bagi. But right now, Cha Murphy di sini menerima damage yang paling besar. Kagura dah mati, dan sekarang ini akhirnya Fly Rapture akan mendapatkan pick off yang mereka dah akan mendapatkan pick off yang mantap sekali. But anyway, anyhow, lihat pada mereka akan masuk. Lancelot akan disebat, Lancelot akan dijatuhkan pada malam ini juga. But right now, minit yang ke-22, minion semua masuk. Inilah dia momentum yang terakhir untuk mereka mendapatkan pick off. Itulah dia, Holy Baptism terus terkena kepada dua orang, dan bye-bye semua, bye-bye everybody. And there you go, Nibiru Special akan dibuka terus terang, dan tak boleh nak kata apa-apa. Mantap sekali untuk dua-dua tim. Lihat pada KT Xenoverse, ada minion pula pada minion yang terakhir. Dengan ketiadaan minion, macam mana mereka nak habis? Double kill diberikan kepada Brody, and right now mereka akan kejar balik kemenangan 23 minit di timer. Sangat-sangat sedih di manakah KT Xenoverse dah nak mati, tetapi Sleeper mak dia bertolong dia. Insta replay yang sangat cantik, okay? Lihat pada kat sini. It was really beautiful benda yang tengah berlaku, and then mereka nak masuk, and if I'm not mistaken, Brody dah dapat satu kill kat sini, and then okay lah diorang punya line up tu. But anyways, kalau kita lihat daripada Land of Dawn, yep, it contains a lot of land. Yang penting sekali lihat pada mereka akan main once again 10 saat untuk lot muncul. Dengan adanya lot ini, siapa yang dapat lot ini boleh menang lah kalau mereka push betul-betul. Kalau tak, mereka tak boleh nak menang. So harap-harap sesiapa yang menang lot ini boleh habiskan game. Boleh habiskan game ini. But anyways, lihat pada mereka, KT Xenoverse. Mereka nak menang tak boleh, mereka nak buat gameplay pun tak boleh. So sekarang ini Fly Rapture dah mendapatkan satu lot yang sangat cantik. Mereka dah mulakan lot ini, mereka nak menang tetapi tidak berjaya. Satu lompatan yang begitu mantap di belakang, manakala Tan Sri Zaidi cuba untuk mencuri lot tetapi tidak akan berjaya. Fly Rapture akan mendapatkan lot ini tanpa masalah, and there you go, Brody. Satu hentakan yang begitu sakit. Bye-bye kepada Esmeralda. Akhirnya Esmeralda akan terjatuh juga di Land of Dawn. Fly Rapture akan masuk bersama dengan KT Xenoverse, dan di sini Fly Rapture akan mengejar KT Xenoverse. KT Xenoverse tiada apa-apa lagi yang mereka boleh buat. Minion akan masuk. Sekarang ini meninggalkan Rafa dan juga Beatrix di sini. Beatrix ada Nibiru Special. Beatrix ada a bit of a burst damage yang dia boleh keluarkan. Mid lane turret yang terakhir akan dijatuhkan. Ini inhibitor turret dibuka begitu saja. Damage yang agak besar dikeluarkan. Rafaela di sini akan ditarik. Satu tarikan begitu mantap begitu. Mantap sekali dikenakan dengan Phobius akan memberikan damage yang besar juga, dan sekarang ini Phobius menggunakan dia punya Debris Force. Dia akan lompat ke atas, dia akan lompat ke bawah, dia akan lompat ke mana-mana yang dia boleh. Mereka akan defend. Uzumaki Raido berjaya once again defend the base. Inilah dia, mereka berjaya mendapatkan defend yang sangat-sangat cantik. Tak boleh nak buat apa-apa. Mantap sekali. I tak tahu apa I nak katakan. Damn it, KT Xenoverse memang memberi damage yang besar. Memang nak menarik untuk menghabiskan game ini. KT Xenoverse, it's doing dia orang punya kerja. I tak tahu what is happening to them. Mereka dah go all out. 25 minit game yang sangat mantap, memasuki kepada 26 minit. Kenapalah mereka tak boleh end. Dan lihat pada KT Xenoverse,
Mereka ada satu sahaja peluang, tetapi 80,000 gol pada mereka juga. At the same time, minion semua dah masuk ke dalam lane. Jangan lupa untuk follow Games My Esports official platforms kami. And right now, KT Xenoverse kata kita akan push. Korang tak ada 2 orang kan? Ambil kau, kita pula yang push. Beatrice di bottom lane, 4 orang di mid lane. Sri Zaidi nyawa penuh, immortality 3. Inilah dia pergaduhan yang mantap sekali, geng. A bit by a bit, damage akan dikeluarkan dari itulah dia ketangkapan yang begitu mantap. Manakala Beatrice di belakang terus memecahkan base, manakala KT Xenoverse akan push in 5v5, tetapi Brody, the damage is too high. Bye bye kepada Phobius. Lari. KT Xenoverse kata kita tak nak fight, kita nak lari. Mereka akan tunggu 20 minit, 20 saat untuk minta maaf, 70 saat mereka akan tunggu untuk kekembalian Phobius. And lihat pada mereka lari lintang pukang kau-kau. Ini bukan lari lintang pukang biasa, ini lintang pukang kau-kau. Manakala Ri akan masuk Phantom Execution, adakah dia membuat pilihan yang salah? Tapi damage yang besar sangat daripada seorang Beatrice. And right now Beatrice, okay, 4 orang dah bersedia. Mereka nak menang 27 minit dah memasuki ke dalam Land of Dawn. Macam mana mereka nak menang? It depends pada mereka. Tan Sri Zaidi dah bersedia di Land of Dawn, nak masuk ke dalam. Itulah dia, 5 orang akan menentang 4 orang. Kehilangan Phobius memang memberikan satu masalah yang sangat-sangat besar. Dan lihat pada turret ini menjadi fokus utama. Turret ini tidak akan di-defend dengan betul. Bye-bye kepada Rafa telah pun terjatuh. Dan itulah dia, Niburu Special once again mereka berjaya meloloskan diri, mendapatkan pick off. Uzumaki Rhino, the man behind the scene, the man behind the defending. Then right now mereka akan tunggu Cha Murphy hidup balik. Cha Murphy kalau dia datang, dia boleh membuatlah apa-apa yang mereka nak. Defending is on the back. And right now I nak katakan satu sahaja, geng. Mereka tengah go all out. And one thing for sure, game ini tak habis lagi. Kita nak masuk kepada mark game yang 30 minit. So, game yang paling lama yang kita pernah melihat adalah 35 minit, di manakah Anonymous menentang satu lagi team. I dah lupa nama team, but diorang bermain sampai 35 minit. Okay, Lot dah muncul. Adakah mereka akan fight for the Lot atau mereka akan defend the Lot? At the moment, for me, I rasa Fly Rapture is gonna win the lot without a competition. And KT Xenoverse once again, mereka nak defend. Okay. Dia curi lot. Aduh, tak sempat lagi. Aduh, tak sempat lagi. Okay. Anyways, I ingat dia orang tak curi lot lah, sebab Lancelot yang tengah tekan retribution kan. Itu I terkejut. Buka ulti curi lot. Aduh, enemy saya ni. Aduh, gila lah sia. Tak ada. Just kidding. But anyways, lihat pada lot akan masuk ke mid lane sekarang ini. Siapa yang akan berjaya mendapatkan lot? Tak boleh nak main-main. Lot akan masuk ke mid lane. Lot nak menang game ini. Lot nak push ke dalam game ini. And there you go, 29 minit dah dapat. Okay, minion dah masuk. Tan Sri Zaidi terus lompat ke minion, terus clear minion di atas saja. Mountain Shocker telah pun dibuka. And there you go, Beatrix, Uzumaki, Rhino memberikan damage yang agak besar. Rhino is the man behind the defending powerhouse, and dia akan memberikan damage yang agak besar kepada Law ini. Dan itulah dia, Rhino tertangkap. Rhino akan diberikan damage yang besar. Padahal Rhino once again akan memberikan damage yang begitu banyak sekali. Phobius dah masuk di tengah-tengah Tifa. 4 orang menentang 5 orang. Dia akan lompat menggunakan damage Tifa. Lord telah pun terjatuh. Tak boleh nak berkata sekali ini. Dan itulah dia, satu lagi Kagura yang begitu mantap. One shot damage. Begitu saja. Dan bye-bye kepada Rhino. Dan dengan kehilangan Rhino, akan mendapatkan turret ini. Fly Rapture. What a gameplay. That was beautiful. 30 minit diambil untuk Fly Rapture menjatuhkan KT Xenoverse. I rasa that was a pretty beautiful game. Kita akan kembali balik kepada Caster Camp.